Assalamualaikum. Hello everyone. Ini ialah video bab 2 sebatian karbon, kimia tingkatan 5. Pada kali ini, video membincangkan sifat kimia dan salin pertukaran sebatian antara siri homolog. Ini ialah subtopik 2.2, kimia tingkatan 5 KSSM. Okey, first kita tengok sifat kimia bagi alkana. Alkana disebabkan alkana ialah hidrokarbon tepu. Jadi alkana ni kurang reaktif dan hanya boleh mengalami proses pembakaran dan tindak balas penukar gantian. Ini ialah tindak balas pembakaran alkana. Pembakaran yang lengkap akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Manakala pembakaran tidak lengkap menghasilkan karbon monoksida dan air atau karbon dalam bentuk jelaga. Okey. Okey, sifat kimia alkina ialah pula boleh mengalami pembakaran sama seperti alkana. Tindak balas penambahan, kita akan lihat ada 5 jenis tindak balas penambahan bagi alkina dan tindak balas pempolimeran penambahan. Ini akan dilihat lebih lanjut dalam bab 4 kimia tingkatan 5 nanti. Okey, ini ialah tindak balas pembakaran sama seperti alkana. Tindak balas pembakaran alkina, tindak balas yang lengkap akan menghasilkan karbon dioksida. Manakala tindak balas yang tidak lengkap, pembakaran yang tidak lengkap menghasilkan karbon monoksida dan air dan juga karbon. Okey. Okey, kita lihat satu persatu tindak balas penambahan alkina. Ada 5 tindak balas penambahan alkina iaitu penambahan hidrogen, juga kita panggil penghidrogenan. Tindak balas penambahan halogen. Halogen ni ialah unsur kumpulan 17. Fluorin, klorin, bromin, iodin, asetin. Kita panggil penghalogenan. Tindak balas penambahan hidrogen halida. Halida ni datang daripada kumpulan 17. Contohnya hidrogen, klorida, hidrogen bromida. Okay. Penambahan air iaitu penghidratan dan pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, sebelum kita lihat satu persatu tindak balas alkina ni, kita tengok secara asasnya, konsepnya, alkina ni mempunyai satu ikatan ganda 2 antara 2 atom karbon. Katalah begini molekul tu. Katalah ini ialah propina. Okey, so hidrogen dia ni ada sini, sini. Jadi apabila alkina ni, propina mengalami tindak balas penambahan, katalah saya tambahkan dengan molekul yang mempunyai formula A dan B. A dan B. AB. Okay, so AB ni mungkin hidrogen, hidrogen halida, halogen, air. Okay, so jadi apa berlaku ialah alkina ni akan memutuskan ikatan ganda 2 ni. Ikatan ganda 2 akan diputuskan, jadi tinggal ikatan tunggal sini. Jadi ruangan ni, karbon ni jadi tak cukup ikatan. Setiap karbon mesti ada 4 ikatan. Okay, jadi bila tak cukup ikatan, sinilah masuknya atom A dan atom B. Pada karbon yang asalnya mempunyai ikatan ganda 2. Okay. Jadi ini contoh bagi alkina penghidrogenan C2H4 apabila mengalami penghidrogenan, alkina mengalami penghidrogenan menjadi alkana. Ini alkana. Okey, penghalogenan alkina
akan menghasilkan halogenalkana. Okey, penambahan hidrogen halida. Ni contoh dia. Satu hidrogen masuk, kemudian satu lagi atom bromin masuk. Okey. Penghidratan. Penghidratan ni air, tambah air. Jadi akan masuk satu atom hidrogen dan satu atom hidroksida. Sorry, bukan atom ya, hidroksida. Okey, OH. Dan pengoksidaan akan masukkan ni ejen pengoksidaan, simbol bagi ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan yang digunakan ialah larutan kalium manganat 7 berasid di sini ya. Dan mesti ada air larutan. Okey, akan masuk dua kumpulan hidroksil. Diol. Dua kumpulan hidroksil. Okey, kita bandingkan antara alkana dan alkina. So, kita banding dengan hidrokarbon yang sepadan. Alkana banding dengan alkina sepadan. Maksudnya, kalau kita bandingkan heksana, kita mestilah pilih heksina. Sama bilangan atom karbonnya. Mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Pembakaran lengkap menghasilkan sama karbon dioksida dan air. Sifat fizik yang sama. Bilangan atom karbon yang sama. Dan perbandingan antara alkana dan alkina ialah alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal antara dua atom karbon, manakala alkina ikatan kovalen ganda dua antara dua atom karbon. Alkana hanya boleh mengalami tindak balas penukar gantian, manakala alkina boleh mengalami tindak balas penambahan. Peratus jisim karbon per molekul dalam alkana lebih rendah. Manakala dalam alkina, peratus jisim karbon per molekul lebih tinggi. Nyalaan alkana kurang berjelaga, manakala nyalaan alkina lebih berjelaga kerana peratus jisim karbon per molekulnya lebih tinggi. Jadi kita lihat bagaimana cara menghitung peratus jisim karbon per molekul. Kita ada contoh propana di sini. Tadi kita gunakan contoh heksana, heksina. Itu kalau untuk pembakaran. Heksana dan heksina ni dalam keadaan cecair. Manakala propana dan propina ni dalam keadaan gas. So, kita nak bakar di makmal tu, perlulah pilih heksana dan heksina. Okay, so propana ada 3 karbon, C3H8. Ada 3 karbon. Jadi, kita ambil 3 karbon darab dengan 12 jisim molar bagi karbon dibahagikan dengan jisim molar bagi propana. Darab 100, jadi kita dapat peratus jisim karbon per molekul dalam propana. Begitu juga propina, ada 3 karbon, jadi darab dengan jisim molar karbon 12 dibahagi dengan jisim molar bagi propina. Okey. Darab 100, jadi dapat 85.71%. Kita dapati bahawa peratus jisim karbon per molekul dalam propina lebih tinggi berbanding propana. Jadi secara luarannya bila propina dengan propana ni dibakar, kita akan nampak propina menghasilkan jelaga yang lebih banyak berbanding propana. Okey. Ini eksperimen untuk membandingkan alkana dan alkina. Nampak kita pilih heksana dan heksina. Dituang dalam mangkuk sejat kerana dia dalam keadaan cecair. Alkina yang lebih kecil molekulnya berada dalam keadaan gas pada suhu bilik. Okey. Kejelagaan, nyalaan. Nampak? Alkina menghasilkan jelaga yang lebih tinggi. Okey. Bila diuji dengan air bromin, alkana tiada perubahan warna, air bromin dari perang pada tanpa warna kekal tidak berubah. Manakala alkina warna perang air bromin menjadi tanpa warna. Diuji dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Warna ungu, larutan kalium manganat 7 berasid kekal tidak berubah dalam heksana. Manakala dalam heksina warna ungu, larutan kalium manganat 7 berasid berubah menjadi tanpa warna atau dinyah warnakan. Okey,
Apabila alkina mengalami penghidratan, dia akan menghasilkan alkohol. Okay, so siri homolog kita yang seterusnya ialah alkohol. Okay, terdapat dua kaedah untuk menghasilkan etanol. Etanol. Okay, ini khas untuk etanol, iaitu penapaian glukosa memang menghasilkan etanol sahaja, dan penghidratan. Penghidratan alkina akan menghasilkan mana-mana alkohol. Manakala penghidratan etina akan menghasilkan etanol. Penghidratan propina menghasilkan propanol. Okey, ada dua kaedah penghasilan alkohol. Ini ialah kaedah penapaian. Penapaian larutan glukosa ditambah dengan yeast. So, enzim zimase akan terhasil. Apabila tindak balas telah berlaku, kita akan nampak ni air kapur menjadi keruh kerana gas karbon dioksida terbebas. Bila gas karbon dioksida terbebas, maka kita tahulah dalam kelalang kun kita ni telah pun terhasilnya etanol. Okey. Tapi bukanlah 100% larutan glukosa ni ditukarkan kepada etanol. Kerana yeast tu akan mati bila 15% alkohol telah pun terhasil. Jadi untuk mengasingkan larutan glukosa dengan etanol, kita jalankan proses penyulingan. Jadi hasil turasan penapaian ni tadi kita masukkan dalam kelalang dasar bulat. Okey, kita panaskan dengan menggunakan kukus air. Okey, disambung dengan kondenser lebik. Jadi bila etanol mendidih pada suhu 78 darjah Celsius. Jadi etanol akan jadi gas, so naik ke atas ni, masuk sini. Kondenser lebik ni akan mengkondensasikan gas etanol. Tukar daripada gas menjadi cecair. So dapatlah dikumpul cecair etanol. Diasingkan dengan hasil turasan yang lain, penapaian tu. Okey, dapatlah etanol yang tulen di sini. Okey, antara sifat kimia alkohol ialah boleh mengalami pembakaran, sama seperti alkana dan alkina. Tetapi pembakaran alkohol ialah pembakaran dengan api yang berwarna biru, pembakaran yang bersih, sangat kurang jelaga. Tindak balas pengoksidaan. Pengoksidaan alkohol akan menghasilkan asid karboksilik, dan alkohol boleh mengalami tindak balas pendehidratan. Tadi kita lihat tindak balas penghidratan alkina menghasilkan alkohol. Manakala tindak balas pendehidratan alkohol akan menghasilkan alkina semula. Okay, ini ialah eksperimen pengoksidaan etanol. Okay, larutan etanol ni ditambahkan dengan larutan kalium dikromat 6 beresid sebagai ejen pengoksidaan. Larutan kalium dikromat 6 beresid ni berwarna orange, jingga, berwarna jingga. Okay, kemudian dipanaskan. Dalam tabung uji yang ni kita kumpul hasil pemanasan tu lah. Okay. Jadi gas kan nanti etanol bila dipanaskan dengan larutan kalium dikromat 6 beresid ni akan menghasilkan asid karboksilik. Jadi gas asid karboksilik ni akan keluar dalam bentuk gas. Jadi akan dikondensasikan kerana kita ada letak air sejuk sini. So gas tu terkondensasi, jadi terhasillah cecair. Inilah tujuan kita gunakan air sejuk untuk kondensasikan gas asid karboksilik. Jadi hasil sulingan ni ialah asid karboksilik. So kalau kita nak test asid karboksilik disebabkan dia asid, kita boleh gunakan kertas litmus. Kertas litmus biru bertukar merah. Pendehidratan etanol. Okey. Ini kaedah dia.
Wool kaca yang direndam dalam etanol dimasukkan ke dalam sebuah tabung didih. Ini ialah tabung didih ya. Bila pemanasan je, melibatkan pemanasan, kita guna tabung didih. Kemudian serpihan porselin dimasukkan ke dalam tabung didih dan tabung didih diapit secara mendatar. Okey. Kemudian sambungkan salur kaca ni, delivery tube ni, salur penghantar ke sebuah tabung uji dengan menggunakan kaedah sesaran air ke bawah. Okey, kemudian kita panaskan serpihan porselin sehingga berbara. Selepas serpihan porselin ni berbara, kita panaskan pula wool kaca. Jadi apa berlaku ialah apabila etanol melalui serpihan porselin yang panas ni, serpihan porselin tu akan menyerap molekul air daripada etanol. Okey, jadi yang akan lalu ni nanti ialah etina dalam bentuk gas. Jadi kita kumpul dengan gunakan kaedah sesaran air ke bawah. So gas yang terhasil ialah gas etina. Okey, kita telah pun lihat tadi bahawa pengoksidaan alkohol akan menghasilkan asid karboksilik. Jadi, untuk menyediakan asid karboksilik, kita menggunakan tindak balas pengoksidaan alkohol. Okey, katalah kita ada etanol. So, kalau kita mengoksidakan etanol, kita akan dapat asid etanoik. Etanol ditambah dengan ejen pengoksidaan, larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dikromat 6 berasid. Mana dua tu boleh guna. Mana satu. Okey, ditambahkan dan dipanaskan secara reflux. Ini ialah dipanaskan secara reflux. Okey, yang tadi kita dalam slide sebelumnya ni tadi, itu pemanasan biasa. Okey, ini ialah pemanasan secara reflux kerana adanya kondenser lebik di sini. Okey. Bila etanol dipanaskan, so etanol akan menjadi gas jadi gas, so gas naik dalam kondenser lebik. Kondenser lebik ni akan mengkondensasikan gas tukar kepada cecair. Jadi cecair itu akan masuk semula ke dalam kelalang dasar bulat. Sehinggalah akhirnya semua etanol ni bertindak balas dengan ejen pengoksidaan dan bertukar menjadi asid karboksilik. Manakala sifat kimia bagi asid karboksilik ialah semua tindak balas yang asid boleh jalankan, seperti asid boleh bertindak balas dengan logam, asid boleh bertindak balas dengan oksida logam, asid boleh bertindak balas dengan karbonat logam. Ini kita telah pun pelajari dalam bab 6 tingkatan 4, semua tindak balas asid. Okey. Dan di sini asid karboksilik boleh mengalami tindak balas dengan alkohol. Dan tindak balas asid karboksilik dengan alkohol akan menghasilkan satu siri homolog yang baru, iaitu ester. Okey. So, begitulah secara ringkas tindak balas penukaran antara siri homolog dalam bab sebatian karbon. Terima kasih kerana menonton video ni. InsyaAllah akan disambung dalam video seterusnya.